Selamat sejahtera semua, saya Amuda Marimutu. Nama medikat saya adalah 10DKM20F257. Hari ini saya akan bentangkan tentang puncak isu berlaku masalah mental. Faktor pertama adalah faktor persekitaran. Berhubungan dengan orang sekeliling seperti kawan-kawan menjadi faktor kepada masalah mental seperti pergaduhan, cemburu, tipu oleh rakan-rakan sebaya. Hal ini sering terjadi dalam kalangan remaja terutamanya jika wujudnya seperti tekanan daripada rakan sebaya. Faktor kedua adalah pekerjaan. Pengetahuan tentang tekanan ketika bekerja tata cara perlu untuk melakukan tugasan dalam masa yang diberi, memenuhi target bulanan serta tahunan, dan bagi yang tidak bernasib baik mungkin perlu untuk menguruskan dengan majikan yang garang. Perkara ini kerap menyumbangkan kepada masalah depresi terutamanya bagi pekerjaan yang memerlukan komitmen, masa dan tenaga yang tertinggi. Faktor ketiga adalah didapati bahawa seseorang yang memiliki masalah keluarga. Yakin ibu bapa sering bergaduh di rumah walaupun keluarga yang mengalami masalah perceraian serta mengalami masalah perceraian sering mengalami masalah tekanan. Faktor terakhir adalah pendidikan. Tahap pendidikan seseorang yang menyumbangkan kepada masalah mental seperti masalah mental adalah lebih tinggi di kalangan yang berpendidikan yang berpendidikan rendah ataupun tidak berpendidikan. Nama saya Shubhashini Mary, nombor matrik saya adalah 10DKM20F2061. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesan-kesan tren peningkatan masalah kesihatan mental. Yang pertama adalah kesihatan individu, meningkatkan masalah kesihatan seperti obesiti, diabetik, kanser dan penyakit jantung boleh memberi kesan buruk pada kesihatan individu. Masalah kesihatan kronik ini dapat mengurangkan kualiti hidup dan menjejaskan keupayaan seorang untuk bekerja dan menikmati aktiviti harian mereka. Seterusnya, kos kesihatan. Penyakit kronik memerlukan peralatan jangka panjang dan kos yang tinggi termasuk rawatan hospital, ubat-ubatan dan prosedur pembedahan. Kenaikan kos kesihatan dapat memberi kesan pada keupayaan seseorang untuk membiayai rawatan kesihatan yang diperlukan. Seterusnya, ekonomi. Masalah kesihatan kronik dapat memberi kesan pada ekonomi kerana ia dapat menyebabkan kurang produktiviti, ketidakhadiran di tempat kerja, kos rawatan kesihatan yang tinggi. Ini boleh mempengaruhi prestasi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Seterusnya, masyarakat. Meningkat masalah kesihatan dalam masyarakat dapat membawa kepada kos yang lebih tinggi untuk sistem kesihatan dan sosial. Ini juga boleh memberi kesan pada kesihatan masyarakat secara keseluruhan termasuk kualiti air dan udara. Akhirnya, kualiti hidup. Masalah kesihatan kronik dapat memberi kesan pada kualiti hidup dan menjejas kemampuan seorang untuk menjalani kehidupan yang seimbang, memenuhi potensi mereka. Masalah kesihatan mental menunjukkan tren peningkatan dengan statistik individu yang mendapatkan sokongan menerusi talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial MHPSS meningkat 5 kali ganda berbanding 2020. 212,319 panggilan diterima MHPSS tahun lalu berbanding tahun sebelumnya dengan 44,061 panggilan. Menerusi satu kenyataan, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata pihaknya akan menambah baik perkhidmatan berkenaan dengan mewujudkan talian 5 digit atau dikenali sebagai talian HIL 15555.
Talian itu akan mula beroperasi pada 21 Oktober secara berperingkat bermula dengan pengguna telekomunikasi TM dan Unify Mobile. Pengguna juga boleh mengakses talian Hill melalui talian kecemasan 999 dan operator akan menyambungkan ke talian itu. Katanya tingkah laku bunuh diri menunjukkan kadar membimbangkan dan peningkatan ketara sebanyak 81% tahun lalu dengan 1,142 kes berbanding 631 kes yang dilaporkan pada tahun sebelumnya. Okey, selamat sejahtera adik. Selamat sejahtera Kak. Okey, nama awak? Nama saya Ruth Duduk Sarina. Umur? Umur 20. Okey. Saya Amuta dari Politeknik. Untuk projek etika dan peradaban, kakak ada satu topik bagi tentang kesihatan mental dalam kalangan remaja. So, kakak ada beberapa soalan. Apakah bagi adik, apakah faktor-faktor bagi masalah mental dalam kalangan masa remaja? Situasi rumah, situasi ibu bapa, sebab sometimes kan ibu bapa belum gaduh, ataupun masalah kepelajaran mereka, sida-sida ke sekolah, kerja. Adik. Bagi adik, bagaimana mengelakkan situasi berikut? Mengambil masa kita mesti pergi ke bilik bersendiri, baca buku ke atau buat apa-apa yang elakkan mind kita punya minda daripada masalah-masalah yang kita hadapi, ataupun pergi tengok televisyen ke atau main game ke, buat sesuatu yang mengelakkan kita punya thinking daripada masalah tu. Adik pernah tak bergaul dengan anak-anak yang berdepression ataupun masalah mental seperti kawan kakak? Tak. Terima kasih adik. Nama saya Shubhashini Mary John. Nombor matrik saya adalah 10 DKM 20 F2 20661. Hari ini saya ambil interview satu kakak. Jom kita bertanya dia. Hai Kak. Nak tanya soalan dah. Interview Kak. Tajuk saya adalah trend meningkatkan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Soalan saya adalah, apakah Kak faham tentang tajuk tersebut? Kesihatan mental kanak-kanak. Apakah Kak faham tentang tajuk tersebut? Trend meningkat masalah kesihatan mental tu, Kak faham apa dalam tajuk ini? Masalah kesihatan mental sekitaran sekeliling. Sebab sekarang kan banyak sekarang ikut trend. Trend ni mau sekarang sekarang kan kita ikut. Bila kita ikut yang kita jadi masalah. Masalah mental. Dan soalan kedua adalah, dalam tajuk ini, apakah Kak pendapat terhadap tajuk tersebut? Pendapat Kak untuk mengelakkan masalah ini? Tanggungjawab lah. Kita kena memberikan peranan penting. Sebab kita ada rumah, kita sekolah kan. Dan I tanya lagi satu, berikan satu cadangan untuk mengelakkan masalah tersebut. Kalau itu kan saya rasa semua kena ambil peranan. Sama ada ibu bapa, ibu ni, kawan-kawan semua sekolah kan. Jangan bagi main pun. Kalau boleh kurangkan. Bagi kita kena luangkan masa kat ni. Maksimal kurangkan main gadget lah. Thank you Kak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aikal bin Masahik dan nombor matrik saya 10 DKM 20F 2067. Dan pada hari ini saya akan membuat temu duka iaitu yang bertajuk trend peningkatan masalah kesihatan mental di dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja semakin membimbangkan. Bersama saya iaitu Encik Muhammad Aidil Haris bin Ahmad. Saya akan menemuduka beliau. Okey, Encik. Ya.
Encik, apakah yang anda faham tentang isu ini? Okey, apa yang saya faham, isu peningkatan masalah kesihatan mental ni di negara kita sama membangun dan terlalu banyak terjadi di kalangan kanak-kanak dan remaja. Okey, ini disebabkan remaja dan kanak-kanak mengalami kemurungan, tekanan dalam hidup mereka dan ataupun dari segi isu-isu keluarga. Pada pendapat Encik, apakah cadangan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Pada pendapat saya, cadangan yang kita perlu ambil iaitu kerajaan perlulah membuat satu kempen kesedaran supaya kempen ini dapat menedarkan lebih banyak kalangan remaja dan kanak-kanak. Okay. Seterusnya, kita perlu berinteraksi antara satu sama lain supaya kita boleh dapat meningkatkan silaturahim dan membuat kawan pada masa yang sama supaya kita dapat tahu masalah mereka yang mereka hadapi. Okay. Soalan terakhir saya, apakah pendapat Encik tentang masalah ini? Okay, pada pendapat saya iaitu masalah ini terlalu banyak dan masalah ini juga telah menyebabkan banyak yang menghadapi tekanan seperti kemurungan salah satunya. Okay. Dan remaja yang mempunyai masalah kesihatan mental boleh menyebabkan tingginya risiko mereka membunuh diri. Terima kasih. Itu sahaja temu buka saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ananya Jubati Syamah, nombor matrix 10 DKM 20F2013. Saya akan ceritakan tentang rumusan daripada temubuan yang dijalankan bagi trend peningkatan kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak. Rumusan yang dapat saya simpulkan daripada temubuan yang dijalankan adalah kebanyakan kanak-kanak zaman sekarang mengalami masalah kesihatan mental adalah disebabkan tidak mendapat perhatian yang penuh daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa sibuk bekerja sehingga kan tiada masa untuk diluangkan bersama anak-anak. Oleh itu, kesejahteraan emosi dan mental kanak-kanak adalah sama pentingnya dengan kesihatan fizikal mereka. Kesihatan mental yang baik membantu mereka mengembangkan daya tahan untuk menghadapi apa sahaja cabaran kehidupan yang berlaku kepada mereka dan berkembang menjadi orang dewasa yang sihat serta positif. Akhir sekali, bermula dari peringkat awal lagi, ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk menyediakan persekitaran yang penuh kasih sayang dan memberi semangat kepada anak-anak untuk membesar dengan selamat dan sedia meluahkan perasaan dan bercakap secara terbuka mengenai kesihatan mental yang mereka hadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal bin Masnaid dan nama matrix saya 10 DKM F2067 dan saya akan memberi kesimpulan tentang pembentangan yang bertajuk Trend Peningkatan Masalah Kesihatan Mental di dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja semakin membimbangkan. Antara kesimpulan yang boleh dibuat adalah masalah kesihatan mental di dalam kalangan kanak-kanak dan remaja semakin membimbangkan. Ianya juga banyak memberi kesan yang buruk terhadap diri mereka dan juga orang sekeliling mereka. Antara cadangan yang boleh dilakukan adalah
dengan memberi kesedaran dan juga pendidikan kepada mereka sejak di awal kecil, sejak di awal bangku sekolah. Antaranya adalah dengan memperkenalkan subjek yang dapat memberi kesedaran dan juga memberi mereka pendidikan tentang cara menangani isu masalah kesihatan mental. Seterusnya adalah penjagaan kendiri. Ibu bapa haruslah memastikan anak-anak dan juga anak remaja mereka mempunyai pendidikan untuk menjaga diri sendiri. Antaranya adalah dengan menguruskan masa mereka dengan baik serta menangani masalah kesihatan mental mereka seperti melakukan hobi ataupun beriadah dan juga lain-lain untuk memastikan masalah kesihatan mental mereka dapat ditangani dengan cara yang betul. Seterusnya adalah perkhidmatan sokongan. Perkhidmatan sokongan seperti perkhidmatan kaunseling dan juga di sekolah maupun di hospital boleh dilakukan untuk membimbing mereka supaya mereka dapat menangani masalah stres mereka dengan baik dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Sekian, terima kasih.